Wah, soalan susah ni. So kalau kita tak bantu Lizija, orang juga akan marah. Kenapa tak bantu Lizija? So kalau saya bantu, dia kata dia anak emas pula. So tak apalah, kita buat yang terbaik. Memang dalam sukan saya dah terima hakikat bahawa apa saja yang kita lakukan memang ada pengkritik. Okay, saya nak masuk ke part yang serius sikit, nak tanya pasal sukan. Okay. First kali saya nak minta pendapat YB lah sebab soalan saya ni berkaitan tentang NFDP. Ada tak sebarang perancangan ataupun perbincangan nak meletakkan NFDP ni di bawah FAM? Sebab kalau dia kekal di bawah KBS dengan keadaan situasi politik kita yang sering bertukar menteri belia dan sukan, mungkin akan berubah, aspirasi dia berubah, tak sama, tak konsisten dia punya sasaran YB. Ada tak perancangan untuk FAM? Okey, secara jujurnya saya belum ada masa untuk melihat cadangan ini, walaupun cadangan ini telah diketengahkan oleh beberapa orang, tetapi saya akan duduk bersama Datuk Hamidin untuk bincangkan perkara ini dan MSN juga untuk lihat pros and cons, kerana saya percaya NFDP ini dari dulu dia berpindah ke MSN, kemudian sekarang cadangan adalah untuk keluarkan daripada MSN. Yang itu saya kena lihat pros and cons. Lepas saya dah kaji, saya akan maklumkan. Okey. Tadi YB dah sentuh tentang Datuk Hamidin. Saya pun nak tanya pasal Datuk Hamidin. YB antara orang yang maybe YB selalu buat rujukan, selalu berjumpa adalah orang-orang kuat dalam bola sepak juga seperti Datuk Hamidin dan Stuart Ramalingam juga. Dan mereka juga dipilih sebagai chef division dan salah seorang jawatankuasa Road to Goal. Apa kualiti ataupun kriteria dua persona hebat ni yang YB percaya pada mereka? Wah, soalan susah ni. Okey, untuk Datuk Hamidin, yang stres masa Piala AFF tu lah, yang memes yang keluar tu kan, masa kita high five. Pelbagai komen online, tetapi untuk saya adalah kerjasama KBS dengan FAM, di mana bila kita ada isu, kita boleh bincang bersama dan kita boleh selesaikan isu tersebut. Dan mereka juga bagi banyak kerjasama kepada KBS, macam cadangan untuk RM1 daripada setiap tiket yang dijual kita gunakan untuk pemeliharaan harimau Melaya. Yang itu juga mereka sambut baik cadangan tersebut. So saya rasa kalau kementerian dengan Persatuan Sukan Kebangsaan boleh bekerja dengan ARAD, itu hanya akan memanfaatkan sukan tersebut. Okey, dan hubungan kerjasama kita dengan FAM, kita juga ada kerjasama yang sama dengan BAM dan Persatuan Sukan Kebangsaan yang lain, walaupun mereka adalah sukan minoriti. Jadi itu yang saya nak wujudkan, di mana Persatuan Sukan Kebangsaan dengan KBS boleh bekerja erat. Untuk Stuart Ramalingam adalah keupayaan beliau, skill beliau dalam menyelesaikan masalah. Bila saya duduk dengan Stuart dan saya dengar cadangan beliau dalam industri sukan, ada banyak perkara berdasarkan pengalaman beliau bekerja di Densu dan pengalaman beliau di institusi ataupun organisasi antarabangsa. Yang itu saya rasa cukup menarik dan saya lihat itu adalah satu aset di mana kalau kita boleh gunakan kemahiran beliau untuk bantu bangunkan sukan, dan beliau juga sanggup untuk lihat ini sebagai nation building punya projek, dan kita bincang, saya dengan Tan Sri Noza bincang bersama sebelum kita masukkan Stuart sebagai koordinator. Dan Tan Sri Noza dan saya bersetuju bahawa Stuart merupakan calon paling sesuai, dan beliau sanggup buat pro bono untuk bantu. So ini adalah satu manfaatlah kepada negara. Yep. Okey, kita nak tanyalah YB, bagi pendapat YB ramai yang menolak bila politik bercampur dengan sukan. Padahal politik dalam bidang sukan ni amat diperlukan dari segi dana, dari segi publicity kan. Jadi bagi pendapat YB sebenarnya perlu ke tak politician ada berkaitan dengan bidang sukan ni? Okey. Kalau saya dengar masalah sedia ada dekat Town Hall, banyak persatuan sukan yang mereka
kekurangan adalah dana. Bila dia tak cukup dana, walaupun dia ada banyak idea dan golongan muda yang nak jadi pentadbir, tetapi oleh kerana kekurangan dana, mereka akan pergi cari patron, cari orang yang mempunyai dana yang boleh bantu mereka. Dan kebanyakan Tan Sri, Datuk, semua ada latar belakang, kebanyakannya, bukan semua, ada kebanyakannya ada latar belakang politik. Jadi suka langsung atau tidak langsung, ahli politik dijemput masuk dalam Persatuan Sukan Kebangsaan. So kalau ada ahli politik yang tahu bezakan, okay, ini bukan politik, saya tak bawa ideologi saya dalam Persatuan Sukan, yang tu baguslah. Tapi kalau ada yang buat seperti itu, yang itu saya rasa Persatuan Sukan itu kena buat keputusan sama ada kita kena hentikan budaya tersebut, kerana saya lihat sukan memang tak harus dipolitikkan. Dan sekarang ini walaupun saya jadi menteri Belia dan Sukan, ada Persatuan Sukan Kebangsaan yang dipegang oleh pembangkang, ahli politik pembangkang. Saya tidak anak tirikan mereka, program saya masih pergi dan saya cuba usaha untuk bantu mereka. So untuk tanya sama ada ahli politik harus masuk Persatuan Sukan atau tidak, jawapannya adalah pada satu hari nanti bila dana untuk Persatuan Sukan itu tidak lagi bergantung kepada ahli politik untuk keluar pergi cari dana, hari itu Persatuan Sukan akan bebaslah daripada ahli politik. Tapi sehingga kita dapat capai matlamat tersebut di mana ada cukup dana untuk bantu, saya rasa agak sukar untuk kita elakkan. Itu sebab matlamat saya dalam 5 tahun ini adalah untuk bangunkan industri sukan. Bukan untuk bangunkan personality, tapi bangunkan industri supaya sektor itu dia boleh berjalan autopilot walaupun menteri selalu bertukar. Itu yang saya nak. Okey. Dah tak banyak dah baby, tinggal Okey. sikit je. Kita nak tanyalah, macam sekarang dah modern, dah everyone is already open-minded kan dengan bidang sukan ni. Tapi masih lagi ada mindset-mindset yang masih fokus, Melayu fokus bola sepak, India fokus kriket, Chinese akan fokus ping-pong, badminton. Macam mana kita nak ubah mindset macam ni, YB? Kita kena cari ikon yang berlainan dalam sukan itu dan kita kena highlight. Okay. Satu lagi adalah saya lihat ada banyak prejudice yang kita ataupun myth in bahasa persepsi yang mungkin tidak betul. Semasa kita kecil, kita selalu dengar. Macam untuk golongan Cina, memang ibu bapa akan selalu kata, jangan naik motor bahaya kerana banyak kemalangan. So, anak-anak Cina kurang masuk sukan motor. Kerana masa kecil tu dia asyik dengar motor bahaya. Naik bas lagi selamat. So, persepsi seperti itu akan tidak menggalakkan mereka lah untuk terlibat. Satu lagi, ibu bapa Cina selalu kata, jangan main bawah matahari. Nanti kulit jadi gelap. So kita selalu dengar masa tu. So mereka akan main badminton lah, gelanggang. So ini adalah persepsi masa kecil kan, kita dengar-dengar. Dia bukannya sukan tu ada perkauman. Dia hanya budaya kaum tersebut akan menggalakkan mereka main sukan yang berlainan. Ya. Okay, saya nak tanya pasal isu yang mungkin YB pun dah pernah jawab sebenarnya. Saya nak tanya pasal naturalisasi. Okay. Mungkin sekarang naturalisasi kita nampak dekat bola sepak, bola keranjang. Tapi dulu pun sebenarnya kita pernah bawa juga masa Sukan Commonwealth 98. Kita ambil Hidayat Hamidun dalam sukan angkat berat. Nampak masa tu sasaran tercapai, dapat capai objektif dia. Tapi untuk masa depan YB rasa tumpuan YB prioriti adalah kepada pembangunan atlet muda untuk jangka panjang ataupun untuk dapatkan kejayaan jangka pendek, dapatkan atlet-atlet naturalisasi? Okey, sukan ini saya lihat ada dua fasa. Satu adalah untuk akar umbi, sukan akar umbi untuk jadikannya budaya sukan, semua orang terlibat. Yang lagi satu adalah high performance sports, bermaksud keupayaan untuk menang pingat untuk berjaya. Yang itu bukan semua sukan perlukan pemain warga asing. Okey, itu sebab dalam dialog yang saya ada dengan Majlis Olimpik Malaysia baru-baru ini, saya kata dalam Olympic Council itu mereka kena buat satu keputusan sama ada mereka nak mempromosikan budaya mengambil pemain warga asing, naturalisasi, ataupun mereka nak promote pemain tempatan. Okey, yang itu kena mereka putuskan dulu. Kalau tidak,
bila mereka dalam MOM itu tak ada dasar, sukar untuk kerajaan buat keputusan. Kalau tidak semua permohonan datang, apa yang kita akan lakukan? So, Majlis Olimpik Malaysia kena adakan satu perbincangan dulu daripada visi mereka ataupun objektif mereka yang itu boleh membantu kerajaan buat dasar mengenai permohonan seperti ini. Memang kita tidak sarankan untuk banyakkan golongan ini untuk bantu kita bangunkan sukan. Saya percaya dengan populasi 32 juta, Malaysia sebenarnya mampu untuk bangunkan atlet kita, tetapi kita kena cari mereka, kita kena bagi peluang kepada mereka untuk tonjolkan bakat mereka. Jadi itu yang saya nak fix lah. Okay, YB. Jumpa YB, dia tak sah kalau tak tanya pasal badminton sikit lah. Okay. Lizzie Jia, okay. Sebab hakikat kita faham untuk gold medal, first gold medal kat Olimpik, potensi terbesar adalah badminton. Dan sekarang sandaran utama, of course, Lizzie Jia. Adakah dengan faktor itu pihak YB ataupun KBS willing untuk pujuk Lizzie Jia kembali ke BAM untuk dapatkan persiapan yang lebih rapi, latihan yang lebih sistematik? Dan kalau YB willing, takut tak bila orang kata Lizzie Jia ni dianggap sebagai anak emas? Sebenarnya banyak laporan berita telah keluar mengatakan mungkin Lizzie Jia akan balik ke BAM. Kemudian ada unquoted source from BAM yang kata kita tak nak beliau balik sehingga beliau minta maaf dulu. Banyak cadangan. Cuma saya akan bertemu Zijia minggu ini dan saya nak dengar dulu apa yang beliau nak, kerana beliau telah buat keputusan untuk jadi independent player dan beliau telah mempunyai sponsor sendiri. BAM juga ada dasar mereka sendiri. Itu sebab saya lihat platform Jawatan Kuasa Road to Gold ini adalah satu platform yang sangat sesuai untuk kita atasi roadblock seperti ini. Yang kita nak dalam Jawatan Kuasa Road to Gold ini adalah untuk kita utamakan dulu nama Malaysia, untuk bantu Malaysia menang pingat emas yang pertama. Itu hasrat kita. Jadi sesiapa sahaja atlet yang mempunyai potensi untuk menang emas itu kita kena bantu. Dan kita semua tahu kalau kita lihat pemain single badminton, memang Lizzie Jia adalah top lah sekarang kan di Malaysia. So kalau kita tak bantu Lizzie Jia, orang juga akan marah. Kenapa tak bantu Lizzie Jia? So kalau saya bantu, dia kata dia anak emas pula. So tak apalah, kita buat yang terbaik. Memang dalam sukan saya dah terima hakikat bahawa apa saja yang kita lakukan memang ada pengkritik. Kerana sukan ini adalah sukan yang berdasarkan prestasi. Okay, so dan peminat sukan memang dia passionate sangat. Okay, so kita tak boleh salahkan mereka juga. So tak apalah, kita terima komen itu. Itu adalah sportsmanship. Menang kalah, asalkan kita lakukan yang terbaik, saya rasa rakyat Malaysia akan menilai. Mereka hanya nak bila atlet kita masuk gelanggang, mereka bagi 110% kepada membangunkan sukan Malaysia. Okey, ini soalan terakhir YB. Okey. Sebab tadi YB, saya quote YB cakap tadi, sukan tak lari daripada pengkritik. Yep. YB sendiri cakap tadi masa YB dilantik sebagai menteri, banyak komen-komen. Dan sebenarnya di kalangan atlet sukan pun banyak mengadu dekat kami juga secara personal. Diorang tak tahan dengan komen cyber abuse. Komen yang kadang-kadang gagal yang bukanlah disengajakan, ada sebab tertentu pun terlalu hebat. YB pesan sikit kepada rakyat Malaysia, netizen di Malaysia untuk jaga. Okey, dan ini bukan hanya untuk atlet, kepada setiap anak muda ataupun orang yang menggunakan media sosial sekarang. Kita kena tahu media sosial ini dia adalah platform untuk setiap individu yang boleh buka akaun. Oleh sebab itu, individu ini semua berasingan, semua mempunyai minda dan cara pemikiran sendiri. So bila kita buka media sosial itu, kita kena tahu bukan semua orang kenal kita dan bukan semua orang tahu cerita sebenar. Oleh sebab itu, kita nak baca pun, kita jangan bagi banyak perhatian kepada komen yang kita baca. Kalau kita hanya baca komen, kita tak akan buat apa-apa. Kita akan hanya nak bagi semua orang happy. Kadang-kadang untuk bagi semua orang happy itu tak semestinya satu perkara yang bagus. Kita mungkin tidak akan melakukan apa-apa. Kerana apa-apa tindakan yang kita akan lakukan ada pengkritik. Itu sebab yang paling penting saya rasa dasar pendidikan negara ataupun di sekolah dan di mana-mana lah, kita kena bagi ketahanan mental ini kepada kanak-kanak untuk ajar mereka bahawa apa yang kita baca online itu sebenarnya kita boleh detach.
Okay, untuk sesiapa pun. Kalau kita terasa sangat terganggu dengan komen, mungkin jangan baca. Okay, jangan baca, buat yang terbaik, jangan baca komen untuk pastikan kesihatan mental kita terjaga. Saya sendiri pun, saya kena belajar detach. Baca untuk dapatkan feedback, tetapi saya juga tahu kebanyakan orang yang bagi komen, kemungkinan dia tak tahu cerita sebenar. Dan saya tak boleh share semua maklumat saya online. Okay, oleh sebab itu, kita baca, kemudian kita detach. Kita kena pastikan kita ajar skill ini kepada anak-anak kecil. Ya. Sama juga untuk atlet. Saya rasa itu saja banyak dah masa YB kita ambil hari ini. Dan saya sekali lagi ucapkan terima kasih YB Hanayo kerana sudi bersama kami. Dengan komitmen YB, dedikasi YB macam ni, saya sendiri percaya sukan dekat Malaysia akan gemilang YB. Yep. I hope so. Thank you. Terima kasih. Dan terima kasih kepada anda semua yang menonton podcast ni. Terus support Harimau Malaya, follow semua social media kami, subscribe. Kami nak kejar 100k please. Okay, jumpa lagi untuk konten seterusnya. Assalamualaikum. Bye-bye.